Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 17 November 2023 bersama saya PRN Nadia. Perdana Menteri Anwar Ibrahim hari ini menyuarakan mengenai pertumpahan darah yang berlaku di semenanjung Gaza. Anwar berkata apa yang berlaku di Gaza jelas merupakan pengabaian tanggungjawab moral yang membenarkan kemusnahan besar-besaran berlaku. Anwar berkata demikian pada Majlis Dialog Tidak Rasmi dan Makan Tengah Hari Pemimpin Ekonomi APEC. Ia dipengerusikan oleh Presiden Amerika Syarikat AS Joe Biden dengan dihadiri semua pemimpin mewakili 21 anggota ekonomi APEC. Sejak kehadiran Perdana Menteri di San Francisco, Anwar telah membangkitkan isu krisis kemanusiaan di Palestin. Pada masa sama, Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata negara maju perlu melakukan lebih banyak lagi untuk memikul tanggungjawab dan membantu negara membangun dalam peralihan tenaga. Selain itu, Anwar dijadual menghadiri dialog Majlis Perniagaan APEC (ABAC) dengan pemimpin ekonomi APEC yang akan dihoskan oleh Naib Presiden Amerika Syarikat Kamala Harris. Menteri Besar Terengganu Ahmad Samsuri Mokhtar membuat kejutan apabila dipilih sebagai calon PAS PN untuk pilihan raya kecil Kemaman. Pengumuman nama Ahmad Samsuri dibuat Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man di Kemaman malam tadi. Dengan ini, saya mewakili Tuanku Presiden mengumumkan calon PAS mewakili Perikatan Nasional dalam peria P040 Kemaman ialah Yang Berhormat Dr. Ahmad Samsuri bin Mokhtar. Takbir. Ketika ditemui media selepas program tersebut, Tuan Ibrahim menyangkal dakwaan bahawa pemilihan Ahmad Samsuri dibuat kerana PAS ketandusan calon berpengaruh. Sebaliknya, kata beliau, pemilihan itu dibuat berdasarkan kriteria-kriteria ditetapkan selain mengambil kira kedudukan Ahmad Samsuri yang menjadi pilihan pertama pengundi di Parlimen Kemaman berdasarkan kajian yang dilakukan. Beliau juga berkata keputusan meletakkan Menteri Besar sebagai calon pilihan raya peringkat Parlimen bukan sesuatu yang asing. Sementara itu, UMNO mendakwa PAS memilih Menteri Besar Terengganu Ahmad Samsuri Mokhtar sebagai calon PRK Kemaman pada saat akhir kerana gentar. Ahmad Said mendakwa PAS gentar dengan bekas Panglima Tentera Raja Muhammad Afendi, Raja Muhammad Noor yang ditampilkan Barisan Nasional. Menurut Ketua UMNO Terengganu itu, difahamkan PAS pada mulanya mahu meletakkan penyandang sebelum ini, Chair Alias Hamid. Untuk rekod, kemenangan Chair Alias pada PRU15 dibatalkan Mahkamah Pilihan Raya selepas mendapati wujud unsur rasuah ketika kempen. PAS malam tadi mengumumkan Samsuri yang juga naib Presiden parti itu sebagai calonnya dalam misi mempertahankan Parlimen Kemaman. Dalam pada itu, Ahmad turut mempersoalkan kemampuan Samsuri untuk menjaga Parlimen Kemaman selain tugasnya sebagai Menteri Besar dan juga adun Ru Rendang. Beliau yang juga bekas adun Kijal berkata di sebalik calon heavyweight diletakkan PAS itu, PN yakin Raja Muhammad Afendi mampu mencipta kejutan. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan PRK Kemaman pada 2 Disember dengan esok ditetapkan sebagai hari penamaan calon. Berita seterusnya, bekas ahli Parlimen Kanggar dari PKR hari ini mengucapkan tahniah kepada Pesuruhjaya PAS Perlis merangkap Menteri Besar. Ini kerana beliau tegas menolak pemimpin bersatu negeri itu yang mahu menjadi exco. Menurut Amin Ahmad, tindakan Muhammad Shukri Ramli enggan melayan pengerusi Bersatu Perlis Abu Bakar Hamzah itu membantu orang ramai memahami suasana politik di negara ini secara keseluruhan. Dalam satu ciapan di X, kata Amin lagi, dengan penolakan tersebut, kini orang ramai dapat melihat bahawa pengerusi PN Muhyiddin Yassin hanyalah boneka dan pandangannya tidak laku lagi. Petang semalam, Abu Bakar meluahkan rasa berangnya apabila nama dia sekali lagi tidak terpilih untuk menganggotai kerajaan negeri di bawah pimpinan Muhammad Shukri. Abu Bakar yang juga adun Kuala Perlis mendakwa Muhammad Shukri tidak berbincang terlebih dulu dengan pihaknya sebelum membuat pelantikan exco. Dia juga mendakwa mendapat restu daripada Muhyiddin selaku pemimpin tertinggi PN untuk dilantik sebagai exco.
Semalam 2 adun baru dilantik menganggotai kerajaan negeri yang dipimpin Muhammad Shukri, manakala seorang penyandang digugurkan. Sementara itu 5 esko sedia ada dan dikekalkan turut mengangkat sumpah. Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM Muhammad Agus Yusof yang sudah meletak jawatan kini tiada lagi sebarang kaitan dengan kerajaan. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil mengesahkan perkara itu kepada media hari ini. Katanya Agus sudah menyerahkan surat peletakan jawatan dan kerajaan berterima kasih atas khidmat beliau sebelum ini. Mengulas lanjut, Fahmi berkata beliau belum bercakap dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengenai perkara itu, tetapi pihaknya sudah mengambil langkah perlu untuk menggantikan tempat Agus secepat mungkin. Semalam Agus mengesahkan telah menghantar surat peletakan jawatan sebagai Ketua Pengarah JKOM berkuat kuasa 15 Disember depan. Bagaimanapun beliau menafikan dakwaan bahawa peletakan jawatan itu berkait rapat dengan desakan susulan dakwaan prestasi JKOM yang kurang memuaskan. Sebaliknya, bekas ahli akademik itu mendakwa dia mendapat tawaran lain dan berpendapat ia lebih sesuai untuk diterimanya. Baik, kita ke perkembangan berikutnya. SPRM akan memanggil 4 ahli Parlimen Perikatan Nasional yang mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim dalam masa terdekat. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkata ia bagi menyiasat dakwaan wujudnya unsur rasuah untuk beralih sokongan. Beliau berkata laporan polis terhadap keempat-empat ahli Parlimen berkenaan dibuat pada Isnin lepas. Namun, polis merujuk kepada SPRM untuk siasatan lanjut kerana laporan itu lebih tertumpu kepada elemen rasuah. Pada Selasa lepas, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail berkata polis dan SPRM bersedia menjalankan siasatan secara profesional terhadap laporan itu. Laporan itu mendakwa terdapat unsur umpan, habuan dan ugutan berkaitan sokongan beberapa ahli Parlimen PN terhadap Perdana Menteri. 4 ahli Parlimen PN daripada Bersatu itu ialah MP Kuala Kangsar Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid, MP Labuan Suhaili Abdul Rahman, MP Gua Musang Muhammad Azizi Abu Naim dan MP Jeli Zahari Kecil. Mahkamah patut terus memegang pasport bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, kata pihak pendakwaan. Dalam afidavit bantahan, Timbalan Pendakwa Raya Lim Wai Kiong berkata Muhyiddin masih berdepan 3 pertuduhan. Ia berkaitan dengan kesalahan pengubahan wang haram bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, pencegahan pembiayaan keganasan dan hasil daripada aktiviti haram AMLA. Lim berkata Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hanya membenarkan tertuduh membatalkan 4 pertuduhan salah guna kuasa yang juga pertuduhan utama. Dia menolak hujah Muhyiddin bahawa pertuduhan AMLA tidak berasas kerana kes utama telah dibatalkan. Oktober lalu, Muhyiddin menfailkan permohonan itu meminda syarat ikat jamin RM2 juta terhadapnya bagi membolehkan pasportnya dipulangkan. Dia antaranya mahu menyertai percutian keluarga di London. Muhyiddin juga berkata dia memerlukan pasport untuk pergi ke Singapura bagi menjalani pemeriksaan kesihatan di Singapura. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Pia Nadia, untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan selamat berhujung minggu.